Diorang pandang Mastura sampai mata terbeliak. Seolah-olah macam ternampak sesuatu kat sebelah atau kat belakang Mastura ni. Bukan tu je, ada sekali tu, ada seorang kontraktor ni datang pasang kabinet dapur kat rumah Mastura. Dia tegur dan ingatkan dekat Mastura ni. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Apa khabar korang semua? Aku harap seperti biasa sihat-sihat sajalah. Sihat-sihat belaka lah kita ni hendaknya. Alhamdulillah hari ni guys, kita dapat lagi bersama dalam segmen Malam Mistik. Aku nak bagi tahu ni, beberapa hari ni entah kenapa badan rasa macam tak sedap je. Seram sejuk je gitu kan. Seram sejuk rasa badan ni. Nak kata demam tak juga, tapi badan ni terasa macam tak selesa je. Entah kenapa aku rasa kebelakangan ni badan ni dia punya rasa ni macam malas betul. Tapi korang tak perlu risau lah sebenarnya. Sebab apa? Sebab kalau bab bercerita ni memang aku sentiasa rajin. Malam mistik ni tak boleh ditangguh guys. Cukup waktu kita kena jalan. Okay guys, aku nak bagi tahu ni, kalau korang perasan dekat belah kiri aku ni, aku dah ada kawan baru. Aku dah mula beli ikan. Sekurang-kurangnya bila malam time aku buat kerja, aku ada kawan lah. Aku taklah buat kerja seorang-seorang kat bilik aku ni, kat studio aku ni. Itulah punca kenapa aku beli ikan. So jangan terkejut lah tiba-tiba kau nampak ada ikan pula kan, tiba-tiba kat dalam studio aku ni kan. Sekurang-kurangnya meriah sikit waktu malam aku ni. Okay guys. Okay, malam ni sebenarnya aku nak sampaikan kat korang satu story ni yang dikirimkan oleh seorang subscriber aku, yang dia minta nama dia ni dirahsiakan. So aku letak je nama dia ni Mastura. Ini nama samaran je guys. Bukan nama betul pun. Nama Samura nama nama Mastura ni adalah nama samaran je. Samura pula, minta maaf banyak-banyak. Tersasul. Cerita ni sebenarnya aku tak tahu pun bila berlaku. Sebab penulisnya tak mention pun bila tarikh spesifik kejadian ni berlaku. Tapi yang pasti kejadian ni berlaku dekat Pengerang, area Kota Tinggi Johor guys. Okay, sebelum aku nak cerita pasal Mastura ni, aku nak cerita dulu pasal Pengerang. Aku nak story sikit. Pertama, aku ni memang orang Johor. So aku pun pernah lah tinggal kat kawasan area-area sana dulu. Dekat-dekat lah. Bukan kat Pengerang tapi dekat-dekat je. Sebelum Pengerang ni jadi hub Petronas buat tempat minyak ni, Pengerang ni adalah sebuah kampung yang sunyi dan aman je. Tenanglah kampung ni. Taklah kecoh macam sekarang ni yang dihuni dengan ribuan pekerja yang bertugas kat projek Rapid ni. Apa yang aku nak masukkan, suasana dulu dengan sekarang ni dah jauh berubah lah. Jauh berbeza. Sekarang ni memang meriah sikit. Memang meriah. Banyaklah facilities yang ada kat sana. Kalau nak cari rumah sewa kat area Pengerang ni, bukan main lagi susah lah sekarang ni. Kalau dapat pun harganya pun agak boleh tahan. Walaupun rumah yang kau sewa tu hanyalah sebuah rumah kampung je guys. Tapi harga dia memang luar biasa lah. Yelah, bila ada permintaan maka tinggilah pengeluarannya kan. Cerita pasal ekonomi sikit. Okey, berbalik pada cerita Mastura ni guys. Cerita ni berlaku bila Mastura dengan husband dia, termasuk anaknya yang berumur 3 tahun ni, pindah menyewa kat Pekan Pengerang. Mastura ni bukanlah orang tempatan. Dia pindah kat situ sebab suaminya bertugas dekat Rapid Pengerang ni. Untuk pengetahuan korang, Mastura kata kat Pekan Pengerang ni memang dah tak banyak rumah yang kosong dah. Sebab Petronas dah beli kawasan tu. Jadinya kalau ada rumah untuk disewa tu memang berebut-rebut lah orang nak sewa. Macam aku cakap tadi, permintaan rumah sewa kat situ tinggi. Jadi memang makin limited lah rumah kat situ. Antara sebab rumah kat situ jadi hot area untuk disewa adalah sebab 10 minit je kan nak masuk kat area Petronas daripada situ. Memang dekat sangat untuk orang bekerja kat dalam Petronas ni kalau kawasan rumah yang dia nak sewa tu. Kalau sewa rumah kat area Bandar Penawar pula, boleh jadi 30 hingga 40 minit baru sampai kat tempat kerja. Jauhnya perjalanan jarak tu. So bukan dekat lah kalau suaminya Mastura ni nak pergi kerja ke Petronas Pengerang tu kalau duduk dekat Bandar Penawar. Jadi bila keluarga Mastura dapat sewa rumah kat kawasan situ, kiranya agak bertuah lah. Masa Mastura dah pindah masuk kat rumah tu, memang ramai orang yang tanya macam mana Mastura boleh dapat rumah tu. Kenal ke tuan rumah ni? Mastura kata dia memang tak kenal pun tuan rumah tu siapa. Tapi Alhamdulillah boleh dikatakan rezeki dia. Kebetulan dapat tahu tuan rumah tu nak sewakan rumah
Dan si Mastura ni try tanyalah kat tuan rumah tu pasal dia nak menyewa. Terus tuan rumah tu terima Mastura masuk untuk menyewa. Nak dijadikan cerita guys, sejak Mastura ni masuk rumah tu adalah seorang makcik ni beberapa kali dah datang ke rumah sewa Mastura ni. Yang buat Mastura ni terasa pelik, makcik tu akan datang bila time suami Mastura ni kat tempat kerja. Korang bayangkanlah Mastura ni bagi tahu kalau makcik tu datang rumah dia je, ada je hal yang nak disampaikan. Contohnya datang nak buat banci penduduk lah, kejap-kejap datang nak promote penapis air lah. Ada je lah alasan makcik ni. Dan yang paling merisaukan Mastura ni, tiap kali makcik tu datang, makcik tu mesti minta izin nak masuk rumah Mastura ni. Korang rasa kalau jadi benda ni kat korang pun mestilah risau juga kan. Lagilah pula Mastura ni just duduk dengan anak dia je yang baru berusia 3 tahun ni. Dia penduduk baru pula kat kawasan tu, manalah kenal sangat orang keliling kawasan tu. So Mastura pun buat keputusan yang dia takkan sesekali pun akan buka pintu bagi makcik tu masuk. Bukan apa, jelah zaman sekarang ni kita tak boleh nak jangka dengan ni orang yang kita tak pasti asal usulnya. Tapi itulah, Mastura ni agak lega jugalah sebab nasib baiklah pagar rumah dia tu sentiasa berkunci. Jadi susah jugalah makcik ni kalau nak terus masuk kan dalam kawasan rumah dia tu. Sebab Mastura ni pernah lah intas sekali dari dalam rumah dia. Mastura ni tak pernah nampak pula kalau dia ketuk pintu atau singgah rumah jiran-jiran lain. Yang makcik ni cuma singgah rumah Mastura je. Kalau dipikir-pikirkan memang seriau juga dibuatnya kan. Sebab dia tak singgah rumah lain pun, rumah Mastura je yang dia singgah ni. Satu hari tu ada jugalah si Mastura ni pergi tanya dengan jiran-jiran yang terdekat ni. Dia tanya pasal makcik ni, siapa makcik ni dekat jiran dia. Kenapa makcik ni suka datang rumah Mastura je tapi bukan rumah orang lain. Padahal ada je penyewa lain kat kawasan tu. Ada salah seorang jiran Mastura ni bagi tahu kat Mastura yang makcik tu sebenarnya nak duduk rumah yang Mastura duduk tu. Kiranya guys, adalah isu pasal hak milik rumah ni. Mungkin itu antara masalah makcik tu dengan tuan rumah agaknya. Tapi Mastura memang tak nak ambil tahu lebih lanjut pun pasal hal ni. Macam mana cerita panjangan kisah dia tu, kiranya tu masalah makcik tu dengan tuan rumah lah. Yang Mastura tahu, dia hanya berurusan dengan tuan rumah je. Tak lama lepas tu guys, Mastura ni ingat cerita ni dah habis lah kisah makcik yang pelik ni. Tapi kisah lain pula yang terjadi. Lebih kurang setahun lebih lah si Mastura ni menyewa kat situ. Sepanjang tempoh tu jugalah Mastura ni dapat rasakan yang rumah tangga dia ni mula berantakan. Makin hari makin kucar kacir guys. Rumah tangga Mastura ni memang nampak ketara tau. Si Mastura ni bagi tahu yang dia dengan suami dia selalu bergaduh. Kadang-kadang tak ada sebab yang munasabah pun yang buat diorang bergaduh ni. Yang paling teruk sekali, sampai nak bercerai-berai dah. Rasa macam dah tak seburu lagi dah dengan suami dia ni. Siapa sangka kan hal rumah tangga ni yang tak ada angin, tak ada ribut, tiba-tiba je bergelora. Allahu Akbar. Mastura kata masa tu memang macam-macam isu lah yang jadi. Rata-ratanya hanya isu yang tak seberapa je. Semua benda yang diorang buat ni ada je yang tak kena, ada je yang tak betulnya. Bukan itu je yang berlaku kat rumah tangga diorang ni guys. Mastura juga rasa macam rumah yang dia duduk tu pun, aura dia rasa macam makin lama makin suram je. Padahal rumah Mastura ni rumah corner lot. Dah sasar lah memang banyak tingkap. Tingkap pun bukan kecil-kecil pun tingkap besar-besar. Tapi rumah tu tetap terasa macam gelap dan suram je guys. Dia terasa pelik betul dengan apa yang berlaku ni. Tak pasal-pasal siang-siang buta pun dia kena pasang lampu. Lepas tu bukan hal tu je yang berlaku. Barang-barang rumah pula macam cepat dengan mudah je rosak. Contohnya macam aircon, peti sejuk, mesin basuh, cermin, tingkap, lampu, semua ni macam mudah sangat rosak. Dia terasa macam benda ni, benda yang sama menumpang dalam rumah dia ni, macam sengaja buat orang yang duduk dalam rumah ni terasa stres, terasa tertekan bila duduk dalam rumah ni. Ada satu hari tu, jiran belakang rumah Mastura ni tegur dia. Wah, rajinnya awak puasa sunat, siap masak sahur lagi. Mastura pun rasa pelik bila jiran dia tanya kat dia macam tu. Dia pun bagi tahu balik kat jiran dia tu, mana ada kita bangun sahur. Memang kita ni tak puasa pun, belum nak puasa lagi pun. Jiran dia pun bagi tahu dekat Mastura ni, beberapa hari yang lepas ni jiran dia selalu dengar bunyi orang masak kat dapur rumah dia. Bunyi tu kuat.
Macam masak nasi goreng dalam kuali. Kecang kecung kecang kecung kecang kecung bunyi dia tu. Kira bunyinya tu macam restoran awal-awal tom yum gitulah. Yang tu aku pandai-pandai tambah sebenarnya. Back to the story guys. Mastura ni dia cerita lagi, kalau dia suami isteri ni keluar rumah, jiran-jiran akan pandang semacam je, seolah-olah macam diorang ni semua baru lepas daripada bergaduh suami isteri ni. Ini yang Mastura agak lah. Tapi kadang-kadang benda tu tak berlaku pun, tapi diorang tetap dengar seolah-olah si Mastura ni bergaduh dengan suami isteri kat rumah. Macam-macam jugalah gangguan yang Mastura ni rasa. Paling kesian sekali bila Mastura ni keguguran guys. Siapa yang tak sedih kan? Memang menangislah Mastura sebab dia rasa banyak sangat masalah yang timbul kat rumah tu. Tak menyenangkan langsung duduk rumah tu. Mastura ambil keputusan untuk balik ke kampung, duduk rumah mak dia dulu, sementara suami dia kena obsession. Yelah, dia pun tak naklah duduk berdua dengan anak dia kat rumah tu bila suami dia tak ada kan. Takut apa-apa jadi susah pula. Tu yang dia balik kampung dulu tu. Tapi Mastura ni perasan juga, bila dia dan suami dia tak ada, tak duduk dalam rumah sewa dia tu, keadaan semua okey je, terkawal je. Bila bercakap dengan suami dia pun okey je, dengan anak, dengan mak, semuanya okey. Tapi kalau kata bila balik rumah sewa tu je, mesti rasa macam nak bergaduh balik. Gaduhnya tanpa sebab. Wallahualam, tak tahulah sebab apa pun. Alhamdulillah guys, rezeki Mastura dengan family dia dapat pergi umrah. Kat sana tu dia doa lah banyak-banyak, semoga dia dapat keluar daripada segala masalah yang berlaku kat dia ni. Dan Alhamdulillah guys, lepas balik umrah tu, Mastura dengan suami dia dapat kunci rumah. Rumah ni husband dia beli kat Seri Penawar. Tempat ni kat kawasan perumahan baru dekat Bandar Penawar, dekat dengan Desaru, area sana tu. Sebenarnya guys, husband Mastura ni nak jadikan rumah yang diorang baru beli tu untuk dijadikan rumah sewa. Tapi disebabkan Mastura dengan suami dia dah hadap macam-macam masalah kat rumah sewa tu, dan kadang-kadang tu macam dah tak tahan lagi, dia decide untuk pindah kat rumah baru dia tu je. Tak tunggu lama, Mastura pun pindah ke rumah dia sendiri tu. Walaupun rumah baru dia tu tak cuci bersih lagi pun, dia terus angkat kain baju dia dan terus duduk dan tidur kat rumah baru dia tu. Malas lagi nak hadap dengan keadaan dan kesengsaraan kat rumah sewa dia tu. Tapi guys, walaupun dah pindah kat rumah baru, malangnya Mastura dapat rasa lagi yang keluarga dia ni masih diganggu dengan aura tak baik ni. Dia masih lagi bergaduh dengan suami dia. Kadang-kadang tu ada ternampak kelibat ular hitam masuk dalam rumah. Ada waktu tu dia dengar bunyi ular tu betul-betul kat tepi telinga dia. Seriau jugalah si Mastura ni. Mastura ni pun jadi hairan kenapa masalah gangguan ni masih kena kat dia walaupun dia dah pindah ke rumah baru. Ada satu hari tu, pekerja Indonesia yang renovate rumah jiran dia tu lalu kat rumah Mastura. Diorang pandang Mastura sampai mata terbeliak, seolah-olah macam ternampak sesuatu kat sebelah atau kat belakang Mastura ni. Bukan tu je, ada sekali tu ada seorang kontraktor ni datang pasang kabinet dapur kat rumah Mastura. Dia tegur dan ingatkan dekat Mastura ni, "Hati-hati kak, macam ada benda kat bilik atas tu." Padahal guys, kontraktor tu naik atas pun tidak. Macam mana dia boleh bagi pesanan macam tu dekat Mastura kan? Ataupun mungkin dia ada nampak daripada tingkap. Confuse betul lah si Mastura masa ni. Suami dia pula, kalau masa tidur malam tu, tiba-tiba dia macam ketawa kecil. Tiba-tiba pula suami dia mengilai, macam mengigau, tapi mata dia pejam rapat, macam nyenyak sangat tidur. Memang Mastura ni rasa terganggu. Cara tak langsung mata dia pun susah nak tidur dah. Ada satu waktu tu, tengah dia duduk tengok TV, tiba-tiba suami dia menangis. Memang juga Mastura masa tu. Kejadian yang last kali berlaku bila suami dia tiba-tiba bisik kat telinga Mastura. Dia cakap, "Aku datang dari belakang. Aku datang dari sana." sambil suami dia tunjuk hutan kat belakang kawasan perumahan dia tu. Masa ni si Mastura dah tak tunggu lama dah. Dia dah tahu memang something wrong dah. Si Mastura ni teruslah cari mana-mana ustaz yang boleh tolong, minta tolong datang rumah. Ustaz ni pun tak semuanya ustaz guys.
ada juga yang nampak je macam ustaz, tapi bukan ustaz, menggunakan nama ustaz untuk ambil kesempatan. Ada yang datang bawa botol kosong, baca, tarik angin, masuk dalam botol tu. Dia cakap dah selesai lah lepas tu. Lepas tu minta bayar RM250. Ada pula yang datang baca Yasin je, lepas tu kena bayar RM100. Lepas tu balik. Yang lagi best ni, ada pula yang datang konon scan atas ke bawah, scan atas bawah, scan. Lepas tu dia cakap, oh ada 5 ekor jin kat dalam rumah ni. Setiap satu jin ni kalau nak buang, harganya sekian. Oh, dia ada listing harga jin-jin ni kalau nak keluarkan daripada rumah tu. Lah, semuanya nak duit je. Tapi malangnya, semua benda pun tak selesai pun, walaupun dah dibayar. Tapi guys, alhamdulillah, lepas dah berhempas pulas, berhabis duit pada ustaz yang salah ni, akhirnya dia jumpa jugalah satu orang ustaz yang betul-betul nak bantu dia. First kali, apa yang ustaz ni buat, dia buang dulu apa yang melekat dekat si Mastura ni dengan suami dia. Lepas tu dia bagi mandi air 5 purut, cuci dan buang apa yang jadi asbab yang asyik buat diorang berdua ni bergaduh je. Lepas daripada tu, alhamdulillah hubungan si Mastura dengan suaminya jadi baik dan okey. Lama dah diorang ni tak gaduh. Sampai mengandung lagi sekali si Mastura ni. Alhamdulillah. Lepas tu ustaz ni pun turunkan ilmu dan ajar Mastura dengan suami dia ni macam mana nak bersihkan rumah dia dan pagar rumah yang dia duduk sekarang tu. Berkenaan apa yang ganggu diorang kat rumah tu, ustaz tu kata biarkan je, dia datang daripada Allah. Kalau Mastura nak tahu apa yang mengganggu dia tu, dia dan suami dia sendiri kena buat bacaan Yasin kat rumah dan solat hajat, minta petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas dia suami isteri buat bacaan Yasin dan solat hajat tu, diorang ni bermimpi didatangi dengan 2 perkara guys. Satu yang dia tahu, yang datang tu dalam mimpi dia adalah Pontianak. Itu perkara yang nombor 1 guys. Yang perkara lagi satu pula, ada 2 orang ni datang, mukanya sama. Si Mastura ni rujuk balik kat ustaz tu berkaitan apa yang datang dalam mimpi dia tu. Ustaz ni kata 2 orang yang datang tu, satu tuannya dan satu lagi sakanya. Benda ni dihantar untuk ganggu emosi Mastura sekeluarga. Dia nak bagi hidup Mastura ni kucak-kacik dan keluar daripada rumah sewa tu. Dan berkaitan Pontianak tu pula, bila sebut Pontianak ni memang pula belum rumah. Okey, sambung balik. Sorry guys. Dan berkaitan Pontianak tu pula, itu adalah jin yang mana datangnya dari perumahan baru dia tu, daripada kawasan perumahan dia tu. Memandangkan sebab dah ada jin lain kat keluarga Mastura ni, dia jadi tinggal serap je. Lepas tu guys, dia ada sekali tu termimpi kat rumah sewa lama dia tu ada orang cangkul tanah, lepas tu tanam sesuatu malam-malam kat kawasan rumah tu. Barang apa yang ditanam, Mastura pun tak tahu, wallahu alam. Sebab sampai sekarang pun dia tak kuasa pun nak pergi mencari barang tu kat rumah sewa lama dia tu. Lepas tu Mastura ada juga mimpi makan sate. Dia mimpi makan sate masa open house kat rumah jiran dia, yang mungkin juga penyebab dia terkena sihir daripada sate yang dia makan tu. Dulu-dulu raya kan masing-masing buat open house, so memang makan ni tak ingat dunia lah. Manalah dia fikir orang nak santau dia kan masa tu. Mungkin dia dah termakan sesuatu yang dah dijampi-jampi untuk kenakan dia sekeluarga. Kalau ni ingat memang nak kenakan Mastura sekeluarga, memang dia je lah yang kena. Orang lain makan ni tak jadi apa-apa pun. Siapa yang dia nak kenakan, itulah yang akan terkena. Itulah yang Mastura fikirkan. So dari situlah dia tahu punca segala masalah ni datangnya dari mana. Dan akhirnya guys, Mastura dapat tahu yang makcik tu akhirnya dapat juga duduk kat rumah tu, kalau tak silap dia. Dan Mastura pun alhamdulillah sampailah ke hari ni dia dah okey pun. Tak ada apa-apa gangguan lagi yang berlaku kat keluarga dia. Bahagia je rumah tangga diorang ni. Mastura ni pun ada bagi tahu juga, sekarang ni dia dengan suami dia sedang rajin-rajinkan diri at least membaca Yasin seminggu sekali dekat rumah, dan pagar rumah dia sebulan sekali. Tak adalah gaduh-gaduh dah. Settle lah masalah ni semua. Tak ada gaduh-gaduh lagi antara dia dengan suami dia. Alhamdulillah sebenarnya guys, itu pun sebenarnya menjadi sebab juga untuk si Mastura ni jadi rajin untuk membaca Yasin kat rumah dia kan. Betul tak? Itu pun jadi asbab dah. Tak sangka betul guys,
kat zaman-zaman canggih ni, zaman-zaman moden ni, masih ada lagi manusia yang gunakan ilmu hitam ni untuk kepentingan diri sendiri. Pelik betul. Tapi apa nak buat kan, kadang-kadang ni rambut ni memang sama hitam, tapi isi hati siapa yang tahu. Betul tak? Apa pun aku nak ucapkan ribuan terima kasih kat Mas Surah ni, walaupun bukan nama sebenar dia, kerana sudi berkongsi pengalaman hidup dia yang aku rasa ni boleh jadikan pengajaran buat kita semua ni. Tips cara-cara nak pagar rumah tu yang Mas Surah ni kongsikan, memang baik untuk kita sama-sama praktikkan. Aku sendiri akan cuba buat kat rumah aku ni, insyaAllah. Yelah, aku ni selalu sangat sembang dan baca pasal perkara-perkara gaib ni. Kadang-kadang ada juga terasa macam tak kena kan. Cuma kita ni guys, tak perasan dan tak pasti je apa yang berada kat keliling kita ni. Walaupun kadang-kadang kita mungkin dapat rasa kehadiran dia ni. Cuma macam aku cakap daripada dulu lagi lah guys, aku ni sebenarnya cuba elakkan pertembungan dengan makhluk gaib ni. Aku akan cuba sehabis baik. Tapi apa pun, cuma tak ada Allah lah yang tentukan. InsyaAllah, minta jauhkan guys. Aku minta korang doakan aku, minta jauh-jauhkan daripada aku bertembung dengan benda-benda gaib ni. Aku minta jauh. Sebelum aku tamatkan cerita malam ni guys, seperti biasa guys, yang mana belum subscribe channel aku ni, bantu aku tekan butang subscribe tu. Tekan sekali butang loceng kalau korang nak menerima notifikasi cerita aku ni di masa akan datang guys. Okay, jap. Ada satu perkara lagi aku nak bagi tahu kat korang ni. Hari tu aku ada terjumpa satu komen kat dalam channel YouTube aku. Dia tanya aku ada akaun TikTok ke tidak. Aku nak bagi tahu kat korang ni, nak bagi tahu kat korang semua ni, aku dah ada akaun TikTok guys. Terjebak juga ni. Korang boleh add aku kat akaun TikTok aku nanti. Korang boleh search je Anas Rahmat Official. Nanti jumpalah muka aku tu. Ataupun aku dah tinggalkan linknya kat description aku ni. Nanti korang tinggal tekan je link ni. Okay guys, itu je aku nak bagi tahu. Okay, sampai sini je malam mistik kali ni. Korang jangan lupa jaga diri korang baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Goodbye. Malam mistik.